Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat. Dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Namun kali ini Cikgu akan bincang-bincangkan tentang pelajaran sejarah tahun 4. Pada hari ini kita akan sembang-sembang tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, yaitu unit 8. Diharapkan anak-anak bersedia, mungkin dengan buku teks sebagai rujukan ataupun panduan, bermula dari muka surat 104. Seperti yang kita tahu bahawa tokoh terbilang mempunyai peranan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Penglibatan tokoh terbilang dalam pentadbiran telah membawa kepada era kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pada akhir pelajaran, Cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menceritakan tentang struktur masyarakat dan tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan pengembaraan melusuri zaman-zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka di bawah tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Pertama sekali, kita perlu melihat dahulu bagaimana struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kalau melihat kepada struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka boleh dipecahkan kepada dua, yaitu yang pertamanya golongan pemerintah, diketuai oleh bahagian yang paling tinggi, iaitu Sultan. Manakala di bawah Sultan, iaitu pegawai-pegawai yang diberikan tugas-tugas tertentu dengan jawatan-jawatan tertentu untuk membantu Sultan memerintah negeri, dikenali sebagai pembesar. Antara jawatan-jawatan pembesar yang penting pada masa itu adalah seperti bendahara. Kalau sekarang ini bendahara itu seperti menteri besar, ya. Temenggung, penghulu bendahari, dan juga laksamana. Manakala golongan yang diperintah adalah rakyat, yakni rakyat biasa dan juga hamba, kerana pada masa itu masih lagi ada sistem perhambaan. Okey, jelas besar itu. Sekarang kita cuba kenali beberapa tokoh terbilang yang muncul pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tokoh terbilang memainkan peranan penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Para Meswara, Tun Perak dan Hang Tuah merupakan antara tokoh terbilang pada zaman tersebut. Tokoh terbilang bermaksud individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Manakala keistimewaan tokoh terbilang, kita mulakan dengan keistimewaan Sultan dahulu. Yang pertama, berpandangan jauh. Dapat melihat potensi Melaka dan memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Menjadikan Melaka sebagai pusat pengembangan agama Islam dan menjalinkan hubungan antarabangsa untuk memajukan Melaka. Dari segi bertanggungjawab pula, Sultan sentiasa memastikan keselamatan dan kebajikan rakyat, membina banyak pondok pengawal dan mengadakan kawalan keselamatan terutamanya pada waktu malam. Dan yang ketiga, mementingkan perpaduan. Sultan memastikan pembesar Melaka bersatu padu bagi membolehkan Melaka menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Itu ciri-ciri istimewa Sultan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bendahara pula sudah tentulah orang yang bijaksana, berjaya menyusun strategi mempertahankan kedaulatan Melaka, meluaskan kekuasaan Kesultanan Melayu Melaka sehingga menjadi sebuah empire yang besar. Bendahara juga seorang yang jujur dan amanah, melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan jujur, membantu mengembangkan agama Islam sehingga Kesultanan Melayu Melaka menjadi pusat pengembangan agama Islam. Taat setia. Bendahara juga
boleh mententeramkan keadaan pengikutnya supaya tidak menderhaka kepada Sultan Melaka. Contohnya semasa peristiwa pembunuhan Tun Besar oleh Raja Muhammad. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut tentang cerita ini, bolehlah kamu melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih lanjut. Baik, berikutnya nilai-nilai yang ada pada seorang laksamana. Yang pertamanya, mahir dalam ilmu persilatan. Kerana laksamana pernah menggagalkan cubaan membunuh Sultan Melaka. Ini biasanya pernah dilakukan oleh laksamana Hang Tuah. Taat setia. Setia menurut perintah Sultan demi mempertahankan kedaulatan Melaka daripada serangan musuh. Yang ketiga, laksamana mesti seorang yang berani. Menyelamatkan bendahara daripada orang mengamuk. Ini juga laksamana Hang Tuah. Bijaksana. Makan sayur kangkung yang tidak dipotong untuk melihat muka Maharaja Cina. Ya, sebab dalam satu peristiwa semasa Hang Tuah dan rombongannya ke negeri Cina, negara Cina pada masa itu Maharaja tidak boleh dilihat oleh orang-orang biasa. Namun dengan kebijaksanaan laksamana Hang Tuah, dia meminta makan sayur kangkung yang tidak dipotong. Apabila nak makan kangkung, dia angkat tinggi-tinggi. Bila angkat tinggi, dia mendongak ke atas. Maharaja Cina pada masa itu berada di atas dan secara tak langsung dapat dia melihat Maharaja Cina. Walaupun menimbulkan kemarahan pembesar-pembesar Cina pada masa itu, tetapi Maharaja mengakui bahawa itu adalah kebijaksanaan laksamana Melayu. Hebat kan? Ya. Baik. Sekarang kita akan lihat pula beberapa tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang tersohor hingga ke hari ini. Antaranya adalah para meswara Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah dan Sultan Alauddin Riayat Shah. Selain itu, Bendahara Tun Perak dan Laksamana Hang Tuah juga merupakan tokoh terbilang. Kita akan lihat beberapa sumbangan tokoh-tokoh yang telah kita sebutkan namanya sebentar tadi. Para meswara. Para meswara merupakan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Baginda jugalah yang memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah mengukuhkan Empayar Melaka. Baginda juga melaksanakan sistem perundangan yang lebih tersusun. Sultan Mansur Shah meluaskan Empayar Melaka, menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Manakala Sultan Alauddin Riayat Shah mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri, menjaga kebajikan rakyat. Awal-awal tadi telah cikgu sebutkan ada satu peristiwa di mana pada satu malam Sultan Alauddin Riayat Shah ini menyamar bersama dua orang pembantunya meronda di sekitar Melaka. Pada masa itu banyak berlaku kes-kes samun, kes-kes rompakan, kes-kes kecurian, dan mereka telah bertembung dengan penjenayah di mana dua daripadanya telah berjaya dibunuh oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Cerita yang lebih lengkap kamu boleh melayari internet untuk mendapatkan jawabannya. Manakala pembesar yang terkenal adalah utamanya Bendahara Tun Perak yang memberikan sumbangan dengan cara menguruskan pentadbiran secara sistematik dan menunjukkan kesetiaan tinggi terhadap pemerintah. Laksamana yang terkenal pula adalah Laksamana Hang Tuah yang memberikan sumbangan memastikan keselamatan perairan Melaka dan juga menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka sekiranya berkunjung ke negara-negara lain. Tokoh terbilang memberikan sumbangan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kegigihan tokoh terbilang menjadikan Melaka sebuah empayar yang kuat dan terkenal di alam Melayu. Cuba kamu fikirkan, sekiranya pada masa kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, tokoh-tokoh ini tidak wujud. Pastinya tidak akan wujud istilah Kesultanan Melayu Melaka yang cukup gemilang dan megah di seluruh dunia pada ketika itu. Ya? Okey. Cikgu rasa setakat itu dahulu penerangan cikgu serba sedikit tentang tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Bolehlah kamu melengkapkan nota-nota kamu dengan berpandukan kepada penerangan yang cikgu berikan. Kamu salin balik dan juga sebagai mengulang kaji
sama ada kamu mengingati ataupun tidak apa yang kita bincangkan hari ini. Bolehlah kamu cuba menjawab soalan kuis yang cikgu sediakan di link di bahagian komen di bawah video ini. Okey, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.